Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera guys. Okey, kongsi facai selamat tahun baru Cina diucapkan kepada semua kaum Cina di Malaysia ni. Okey. First thing saya nak ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua likers, semua supporters dan semua subscriber successful yang Entrepreneur Channel ni. Teruskan sokongan anda pada saya. Okey, kalau anda suka dengan konten saya ni, jangan lupa tekan like, okey, smash up the like button dan jangan lupa tekan subscribe. Okey, tekan bell supaya anda tak ketinggalan setiap konten ataupun setiap video yang saya post dalam YouTube ataupun anda tak ketinggalan setiap info yang saya nak sampaikan untuk anda semua. So, nama saya Cengko. Okey, hari ni saya santai je buat video dekat depan taman permainan. Kita tengok orang jogging kat sini. Okey, cuba kita tengok. So, hari ni kita tengok kita buat video kat luar sebabkan kita selalu tengok buat video dekat dalam rumah je. So hari ni kita santai-santai dekat depan taman permainan. Kita tengok orang-orang jogging. Okay. So kita teruskan konten kita lah. So hari ni saya nak sampaikan sikit tentang diri saya ataupun pengalaman saya sepanjang 11 tahun daripada 2010 sehingga 2021 ni saya tak bekerja, tak ada kerja tetap dan orang kata menganggur lah. Orang kata penganggur terhormat lah kan. So macam mana saya survive sepanjang 11 tahun saya tak bekerja dan tak ada kerja tetap dan tak ada gaji tetap. Okay. So saya akan bongkarkan kat sini. Okay, so sit back, relax and enjoy the content guys. Okay guys, so kita straight to the content. Okay, hari ni saya nak sampaikan tentang diri saya. Saya nak share pengalaman saya macam mana saya sepanjang 11 tahun daripada 2010 sampai 2021 ni saya tak bekerja dan saya tak ada gaji tetap, saya tak ada kerja tetap guys. Okay, kita santai-santai je kita borak hari ni. First thing, saya ni seorang pelajar Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah, Kuantan. Okay, saya grad pada tahun 2010 dan convocation saya pada tahun 2011. Dan masa tu lepas habis belajar tu, saya ingat macam biasa kita nak timba pengalaman, kita nak cari kerja dalam bidang kita sendiri. Dan saya ambil kejuruteraan awam masa belajar di Poli. Dan saya minta kerja di Segamat Johor ni. Saya dapatlah juga site supervisor dalam bidang saya juga, Alhamdulillah kat situ. Dan saya bekerja selama 3 bulan guys, disebabkan ada sebab-sebab tertentu. Dan satu lagi, saya masa tu saya ingatkan saya nak sambung belajar di UiTM dan saya dapat tawaran tu. Akhirnya tak kesampaian. Otak saya dah tepu sampai situ je kot saya boleh mampu untuk belajar agaknya kan. So saya tak pergi UiTM dan bermulalah pengangguran saya masa tu. Okay, so masa tahun 2010 tu dan saya convocation pada tahun 2011 tu dalam keadaan saya tak ada kerja tetap guys. Okay, macam-macam lah masa tu orang cakap dengan saya, orang yang tak ada kerja tetap ni tak ada masa depan, tak ada gaji tetap ni, tak ada, orang kata untuk masa depan tu kewangan ke memang tak ada lah orang kata. Jadi orang pandang saya rendah lah masa tu. Tapi saya sukakan cabaran guys. So bermulanya saya menganggur tahun 2010 tu, akhir tahun 2010 saya berhenti kerja. Dan masa tu saya tengok akak-akak saya ada menjalankan satu perniagaan produk, nampak macam best kat situ. Jadi akak-akak saya ada ajak saya join lah masa tu kan. Tapi masa tu saya kosong, saya tak tahu apa ni macam mana nak jual, macam mana nak buat marketing macam mana. Saya tak pernah belajar pun sebelum ni sebabkan saya kejuruteraan awam kan. Kejuruteraan awam ni bahagian bangunan je dengan pelannya. Jadi benda barulah yang saya belajar dalam bisnes. So saya ikut akak saya pergi kelas, saya ikut pergi ada event. Jadi kat situ saya collect ilmu tentang perniagaan ni. So masa itulah saya belajar tentang produk, saya belajar tentang macam mana nak buat network marketing. Masa tu first stage saya dalam perniagaan lah. Jadi saya masa tu bila buat perniagaan ni, saya rasa macam okay, bebas masa. Itu yang saya nak. Bebas kewangan tak bebas sangat lah. Cuma kita kena ada usaha lebih, kita dapat income lebih.
okey lah maknanya. Jadi saya pernah jugalah buat marketing, saya pernah juga buat jualan barang, saya pernah buat demo pada kat rumah-rumah orang, dekat kedai, dekat pasar malam. Saya pernah buat demo tu semua di setiap tempat tu. Jadinya secara ringkasnya, sepanjang saya buat perniagaan yang first time saya ikut dengan akak-akak saya ni, Alhamdulillah menjadi juga, naik juga pangkat. Dia ada pangkat apa semua, pangkat pertama, pangkat kedua, pangkat ketiga, daripada 5 pangkat. Okay, so masa saya naik pangkat kedua tu, saya naik stage, naik pentas, ambil anugerah. Dia ada penganugerahan, jadi saya merasa juga diraikan naik atas pentas. Wow, macam best kan. Lepas tu sampailah pangkat yang ketiga pun, saya naik pentas yang lebih grand lagi. Jadi saya nampak macam wow, ini adalah duniaku, orang kata kan. Tapi walaupun kita naik pangkat, tapi pangkat tu tak melambangkan income kita sebenarnya. Sebab kan bila kita ada usaha lebih, lebihlah kita akan dapat. Jadi kat sini, bila saya sampai ke pangkat ketiga tu, Alhamdulillah saya ada keluar kereta. First car saya sepanjang life saya ni. Saya sebenarnya first saya buat bisnes, saya menggunakan motor LC dan kereta kancil guys. Okay, kereta kancil tu pun pinjam daripada akak saya untuk gerak sana sini buat bisnes kan. First thing saya buat bisnes, saya gunakan kereta kancil dan motor LC guys. Memang banyak jasa kereta dengan motor ni. Okay, jadi lepas saya naik pangkat ketiga tu, saya dapat capai satu kereta sendiri. Orang kata kereta sendiri yang Alhamdulillah okey lah kan, untuk nak gerak sana sini. Tapi hutang lah. Tak ada, orang kata bayar cash ke apa ke, hutang lah, bayar setiap bulan lah. Anda cuba fikir, saya yang tak ada kerja dan tak ada bergaji tetap, hanya bergantung pada bisnes, macam mana saya nak bayar tiap-tiap bulan kereta tu guys. Itulah pengalaman saya naik dan turun saya dalam bisnes pertama saya ni. Kalau ada sales lebih, lebihlah income. Kalau tak ada sales, tak adalah income. Jadi ini pengalaman saya sendiri, saya sharekan pada anda semua. Ada juga saya sangkut-sangkut bayar kereta saya tu. Yelah, semua ingatkan semua orang yang berniaga ni income besar, duit besar kan, kaya semua kan. Tak semestinya guys. Ini pengalaman sendiri. So ada juga saya sangkut-sangkut bayar, dan ada juga pernah ditarik. Pernah. Siapa kata tak pernah guys. Kita pernah lalui time kita susah guys. Sebab itulah apa yang kita kecapi sekarang ni, kita lebih bersyukur, dan kena ingat time kita down, time kita di bawah tu, kita kena ingat guys. Okay, so masa pangkat ketiga dan saya ada kereta masa tu sendiri, dan bisnes agak down masa tu, dan saya masa tu agak down. Jadi macam mana kereta nak bayar apa semua kan. So saya kena cari alternatif lain untuk jana pendapatan sendiri. Ada juga family saya suruh saya cari kerja balik kan. Tapi saya suka dengan pengalaman berbisnes ni, sebabkan saya nakkan time freedom guys. Saya nak tak ada bos. Saya nak kerja yang tak ada bos. Jadi kita sendiri bos. Kita nak kerja bila, kita nak pendapatan berapa, kita boleh tentukan. So saya usaha dalam bisnes yang sama, saya still usaha juga walaupun saya dalam keadaan down. Tak semestinya hari-hari orang nak beli barang anda, betul tak? Jadi saya still berusaha. Saya buat network marketing, saya didik partner, dan kita sendiri ada partner juga. Kita tak adalah orang kata tu nak kena push partner kita guys. Tak ada. Sebab itulah kalau kita sebagai leader kita push partner kita, kita akan dibenci akhirnya. Kan. So pengalaman mengajar kita lah. So saya slow tak berapa nak on projek marketing jual barang ni. Okay, so saya di offer pada saya punya leader lama saya dalam network marketing yang bisnes lama ni, ada projek baru pula. So disingkatkan cerita, pada projek baru ni saya buat secara relax, sama juga dengan bisnes yang lama, cuma lebih mudah
dan lebih pendapatannya lebih besar, dan network marketingnya lebih mudah lah orang kata. So saya try, saya buat daripada tahun 2015 sehingga 2017. Okay, pendapatannya sangat mudah. Kita key in boleh dapat income on the spot. Bisnes lama dia masuk sebulan sekali, tapi bisnes yang kedua ni on the spot masuk. Jadi lebih advance sikit lah bisnes yang kita dapat. Ada produk, cuma produk tu tak payah jual, makan sendiri apa semua. So lebih senang. Ringkasannya, untuk bisnes yang kedua ni tak ada berapa banyak bukti yang saya dapat nak tunjukkan, ataupun tak dapat nak buktikan kat sini, sebabkan dia hanya sekadar income. So income saya masa tu, saya pergi sana sini, duit masuk, selamat, habis. Isi minyak kereta, kereta pula masa tu dah mula meragam. So banyak duit habis pada kereta. Jadi saya tak berapa banyak saving masa tu untuk bisnes yang kedua. Dengan yalah, bayar tiap-tiap bulan kereta, Alhamdulillah masa tu dah lancar semula. Bayar bulan kereta saya, Alhamdulillah okey. So dalam bisnes yang kedua ni, Alhamdulillah saya sebagai leader, saya dapat achievement income satu hari 4 angka. Saya pernah sebulan 5 angka. Jadi kat sini saya dapat income yang agak okey kan, untuk menampung kehidupan tu. Alhamdulillah okey kan. Jadi saya sebagai leader kat situ, saya didik anak buah saya. So kat sini saya tunjukkan sikit gambar. Okey, ini gambar saya bersama partner-partner saya di Segamat sahaja. Okey, satu dewan ramai. Saya buat event masa ni untuk sharing dengan orang ramai. So ini adalah di Segamat sahaja guys. Okey, ini adalah semua partner under saya. Jadi anda nampak kat sini, daripada permulaan saya buat bisnes yang pertama, tak pernah ramai macam ni. Bisnes yang kedua ramai macam ni guys. Sampai saya buat event tak ada tempat duduk. Sangat meletup di Segamat ni, Alhamdulillah kat situ. So bila kita dah boom market dekat Segamat ni, jadi yalah, bila dah masing-masing saya dah guide partner ni, yalah pengalaman seni ada juga yang dah pandai. Bila dah pandai ni, dia agak, yalah dah pandai kan. Jadi ada yang orang lain offer bisnes lain tu, dia follow apa semua. Jadi saya tak kisah satu semua, dia nak follow tu follow lah. Cuma masa tu untuk diri saya sendiri, saya tak boleh nak push partner kan. Saya memang jenis tak ada push partner, nak suruh buat marketing apa semua, tak ada. Jadi bila saya nak buat income, saya sendiri kena buat. Jadi masa tu bila kita dah up, kita akan down balik dalam satu bisnes. So saya down balik masa tu, dan income saya agak teragak-agak lagi kan. Dia jadi semula macam income masa bisnes yang lepas. So saya mula daripada bawah balik, dan saya belajar daripada seorang leader tentang unit simpanan. Okey, ini permulaan saya pada unit simpanan guys, daripada tahun 2017. So permulaan pada 2017 tu saya belajar tentang unit simpanan, sampailah saya boleh jana pendapatan sendiri, dan income lebih besar, dan tak perlu sangat buat network. So saya satu lagi stage perniagaan yang saya rasa lebih bagus. Okey, daripada permulaan saya jual barang, saya buat demo. Stage kedua punya bisnes, saya buat network marketing saja, produk makan sendiri. Untuk stage yang ketiga, tak perlu buat network marketing pun tak apa, tak ada produk nak perlu di demo, tak perlu dijual. Okey, lebih senang. So saya di stage yang ketiga ni, saya rasa ini adalah lebih senang dan lebih santai. So income dia lebih bagus kat sini. Akhirnya sampai ke sekarang, daripada 2017 sehingga 2021 ni, saya still benda yang sama, unit simpanan. Sebabkan unit simpanan ni paling mengubah hidup saya guys. So masa 2017 akhirnya kereta saya tu meragam, sangat-sangat meragam. So saya terpaksa jual masa tu. Jadi lepas saya jual kereta, saya ada guna motor balik kan. Saya guna kereta biasa balik. Lepas tu masa 2017 tu saya gerak
untuk tuntut ilmu saja. Untuk unit simpanan ni saya gerak sana sini tu untuk tuntut ilmu saja pada orang yang lebih pakar tentang unit simpanan ni. So daripada stage pertama saya buat bisnes, saya top up ilmu. Stage kedua punya bisnes saya top up ilmu, dan stage ketiga punya bisnes ataupun unit simpanan ni saya top up lagi ilmu. So banyak ilmu yang saya dapat daripada pakar-pakar bisnes ni semua. Permulaan tahun 2018 tu mengubah hidup saya guys. Jadi unit simpanan yang saya dah ceritakan pada video saya yang lepas-lepas, anda boleh tengok pasal unit simpanan. So masa 2018 perubahan hidup saya sangat ketara, sebabkan unit simpanan ada kenaikan harga apa semua, dia mengubah cara hidup, mengubah hidup saya totally 100% guys. Jadi masa tu pun saya dengan kereta biasa, buat naik motor juga kan. Dan akhirnya hasil daripada unit simpanan ni dengan kenaikan harga apa semua, saya dapat realisasikan impian saya. Okey, satu ni lah kereta biasa je guys. Bukan kereta besar-besar, kereta biasa je. Yang saya dapat semula nikmat yang Tuhan bagi. Okey, kali kedua ni, dan saya jaga betul-betul harta yang kedua ni selepas kereta saya yang gagal yang dulu. Okey, yang penting guys, kereta yang tanpa hutang guys. Kita tak ada lagi nak bayar setiap bulan, tak ada lagi risau tunggak 2 bulan 3 bulan sampai ada yang nak kena tarik kan. So kepuasan tu lebih bagus dalam projek unit simpanan yang kali ketiga ni saya buat, mengubah hidup. Alhamdulillah saya dapat keluarkan kereta secara cash tanpa hutang. Tak risau, lapang dada, lapang fikiran, tak ada nak kejar sale, tak ada nak kejar partner suruh push buat bisnes supaya kita dapat pendapatan sama. No. Itu bukan saya punya style. Okay, so bulan 4 2018 saya keluar kereta cash tanpa hutang. Bulan 6 saya dapat keluar Superbike yang saya inginkan daripada 2013 guys, secara cash juga guys, tak ada hutang. Saya dapat juga pergi travel untuk tahun 2018 tu. First time saya keluar negara. Kehidupan saya pada tahun 2018 tu sangat-sangat berubah guys. Alhamdulillah, rezeki Tuhan bagi. Bisnes yang ketiga ni, so saya buat secara serius projek yang ketiga ni, dan sampai sekarang saya hanya bergantung pada unit simpanan guys. Okay, jadi 2019 saya travel lagi. Saya dapat pergi Korea pula. 2020 dengan pandemik COVID-19 kita tak dapat nak pergi mana. 2021 ni pun kita masih lagi kat sini, tapi 2021 ni insyaAllah kita akan pergi lebih lagi guys. Okay, setiap pencapaian yang kita capai, kita perlu create pencapaian yang baru. Bila kita sampai satu tahap, kita kena usaha untuk ke tahap lain guys. Sebab tu saya sukakan ilmu, saya sukakan berjumpa dengan pakar-pakar bisnes yang mana ada ilmu banyak. Saya memang duduk bersama dia orang supaya kita dapat tanya, kita dapat timba ilmu, kita dapat aura dia guys. Jadi itu semua untuk kita jana semangat kita guys. Alhamdulillah sampai ke sekarang. So gambar-gambar yang saya tunjuk ni bukan kata nak riak, tak. Supaya anda tahu setiap orang ada cerita sendiri, ada kesusahan dia. Tak ada anda tengok dalam sosial media, dalam Facebook dan Instagram, orang yang buat bisnes dia akan bagi yang happy je guys. Dia takkan cerita apa latar belakang dia, apa yang dia lalui, susah senang dia takkan bagi tahu guys. Selagi orang tak tanya dia. Selagi orang tak tanya dia, dia takkan cerita apa kesedihan, apa kejatuhan dia di belakang. So saya sharekan pengalaman saya untuk anda semua. Mana yang buat bisnes, saya sokong anda buat bisnes. Bagus. Memang 9/10 punca rezeki itu adalah daripada perniagaan guys. Okay, jadi kita sahut cabaran. Orang cabar kita, orang pandang rendah dengan kita, kita kena sahut cabaran tu. Jangan orang pandang rendah kat kita, kita lebih
rasa down. Tak. Pada saya setiap pencapaian yang saya dapat ni hasil daripada orang pandang rendah dan orang bagi semangat kat saya. Kan? Bila orang pandang rendah kat kita ni, kita kena pandang positif. Jangan ambil yang negatif. Kita pandang positif supaya kita rasa diri kita ni tercabar. Kita kena rasa diri kita ni perlu buat sesuatu untuk tunjukkan pada diorang ni. Sebab tu pada saya selalu cakap pada orang, success is the best revenge, guys. Orang sakitkan hati kita, kan? Orang pandang rendah pada kita, kita nak balas dendam kat orang tu macam mana? Takkanlah kita nak tumbuk dia, takkanlah kita nak bunuh dia, kan? So kita, apa yang kita boleh nak tunjukkan pada dia sebagai balas dendam kita adalah sukses kita, guys. So apa yang pengalaman saya sebersikit ni, secara ringkas saya sharekan pada anda semua. Inilah 11 tahun saya survive. Macam mana saya tak bekerja, saya tak ada kerja tetap, sehingga sekarang ni saya still survive untuk hidup dan jana pendapatan lebih lagi daripada orang lain. Okay, tahniah pada orang yang mengecil-ngecilkan kita. Okay, tahniah pada orang yang rasa diri dia tu lebih bagus daripada orang lain. Tahniah juga pada orang yang sahut cabaran diri, ubah diri. Saya ucapkan banyak-banyak tahniah pada anda semua, guys. Akhir kata daripada saya ni, kejayaan memerlukan usaha dan usaha memerlukan keinginan, guys. So apa yang saya sampaikan pada kat sini, insya-Allah bagi manfaat pada anda, bagi semangat pada anda yang mana buat bisnes. Nak sekarang ni COVID-19, nak bangunkan diri, nak bangunkan bisnes, kita kena kuat dan kita kena terus bersemangat, guys. Okay, so itu saja perkongsian saya pada hari ni, guys. So kita jumpa next video, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Share sikit tentang cara digital. Sekarang kita